Okey, pelajar, cikgu akan bimbing pelajar untuk jawab soalan muka surat 10. Untuk soalan muka surat 5, jawapannya pelajar boleh cari sendiri di nota di bahagian atas muka surat 5 tu. Okey, untuk yang ini, soalan satu ni, dia nak maksud teknologi hijau, pelajar boleh rujuk daripada buku teks muka surat 52. Buka buku teks muka surat 52, pelajar cari ada satu petak warna kuning, dalam tu ada maksud teknologi hijau. Teknologi hijau ialah apa saja pembangunan dan produk, peralatan atau sistem yang boleh membantu memelihara alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif akibat daripada aktiviti manusia. Okey, bila pelajar nampak sahaja gambar kereta, of course jawapan dia ialah sektor pengangkutan. Jadi untuk soalan-soalan selepas ini, pelajar boleh rujuk nota bagi sektor pengangkutan. Pelajar boleh rujuk muka teks muka surat 65. Okey, dekat situ dia nak minta salah satu isu sosio-saintifik. Pelajar boleh jumpa di muka surat 65 ada, muka surat 65 ada, 66 ada 3 isu. Pelajar boleh pilih salah satu. Contohnya cikgu pilih yang pertama. Cikgu ambil yang tentang asap kereta. Okey, so cikgu ambil asap kenderaan mengandungi, ni contoh sajalah, pelajar boleh ambil juga yang lain, gas seperti karbon dioksida, yang menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau boleh, pelajar nak tulis pemanasan global pun boleh. Okey. Alright. Kemudian pada pendapat anda, apakah aplikasi yang digunakan dalam sektor tersebut dalam penghasilan jentera seperti dalam Rajah 1? Okay, kalau kita tengok Rajah 1 ni, kita boleh nampak kenderaan itu dicipta supaya mesra alam. So, pelajar boleh bagi jawapan dia sebab kita tak nampak apa jenis kenderaan ni. Nak kata dia pakai solar pun tak juga. So pelajar tulis je jawapan yang iaitu pengangkutan hijau. Okey, pengangkutan hijau. Okey, pengangkutan hijau ni maksudnya ialah apa saja pengangkutan yang dibuat yang mesra alam dan kurang membebaskan gas karbon dioksida atau gas-gas rumah hijau. Okey, selain sektor X, tekan sektor lain dalam mengamalkan teknologi hijau. Ada banyak sektor, semua sekali ada 7 sektor. So, pelajar boleh pilih mana-mana satulah. Ini cikgu serahkan pada pelajar untuk pilih. Contoh, ada sektor tenaga. Paling senang nak ingat sektor tenaga, sektor bangunan dan sebagainya. Okey. Nyatakan satu contoh aplikasi teknologi hijau lain yang ada dalam sektor X. Yang ini pelajar boleh rujuk daripada muka surat 66 dan 67 buku teks. Cikgu ambil satu contoh lah. Cikgu ambil yang mudah. Penciptaan kenderaan gas asli. Okey, penciptaan kenderaan gas asli. Maksudnya ialah kenderaan itu tak gunakan minyak petrol tapi menggunakan gas asli yang sebenarnya lebih mesra alam, kurang membebaskan asap. Okey, berikan kepentingan aplikasi tersebut dalam pembangunan teknologi hijau sekarang. Okey, so bila kita gunakan aplikasi pengangkutan hijau, okey, kita kepentingan yang paling utama ialah pelajar ada banyak jawapan sebenarnya. Antara jawapan yang kita boleh terima ialah mengurangkan
pembebasan, cikgu bagi 2 jawapan untuk pelajar pilihlah mana yang ingat. Pembebasan gas rumah hijau, 1 boleh. Atau yang kedua ialah boleh bagi jawapan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Okey, sumber tenaga boleh baharu ialah sumber tenaga yang tak akan habis, yang sentiasa boleh diperbaharui untuk gantikan bahan api fosil seperti petrol dan sebagainya. Okey, kita tengok soalan kedua. Untuk soalan 2, pelajar, ini adalah mod pengangkutan hijau. Untuk notanya, pelajar boleh cari di muka surat 66. Okey, nampak di muka surat 66 ada piramid ni. Okey, soalan pertama dia nak, maksud dia ialah pengangkutan hijau. Okey, pelajar boleh jumpa maksud istilah pengangkutannya di muka surat 66. So, sama-sama rujuk muka surat 66. Kat situ ada, dia kata pengangkutan hijau ialah sebarang bentuk pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum atau tak membebaskan gas rumah hijau. Stop kat situ je. Okey, so salin dekat sini. Okey, pengangkutan ini adalah mengurangkan pembebasan. Okey, kalau untuk satu gas rumah hijau, paling senang ialah gas karbon. Ingat satu ni pun dah cukup. Gas rumah hijau ada banyak, tapi kita hafal satu je lah. Okey, berdasarkan darjah 2, nyatakan X. Okey, bila tengok mod pengangkutan hijau ni, yang paling bawah ialah yang paling mesra alam. Berjalan kaki, basikal, pengangkutan awam, kenderaan perkhidmatan. Okey, kita tengok. Di atas kenderaan perkhidmatan, kalau kita tengok daripada muka surat 66, jawapan dia adalah taksi. Makin ke atas, semakin kurang mesra alam. Okey, so berjalan kaki, berbasikal tak ada bebaskan asap kan. Jadi dia paling baik dalam mod pengangkutan hijau. Okey, mengapakah mod berjalan kaki berada di bawah, paling bawah sekali? Pelajar boleh beri jawapan. Kerana tidak membebaskan gas rumah hijau ataupun tidak menggunakan bahan api fosil. Okey. Kemudian soalan E, selain salah satu aplikasi teknologi hijau selain pengangkutan hijau, ini sama je dengan soalan atas, soalan muka surat sebelah tadi. Sekali lagi awak boleh kata penciptaan, kita ambil jawapan lain lah, penggunaan bahan api bio. Okey, penggunaan bahan api bio maksudnya lah bahan api yang tidak diperbuat daripada petroleum. Okey, so kita boleh buat hasilkan daripada sumber metil ester asid lemak. Okey, yang sebenarnya terhasil dari minyak sayuran ataupun lemak haiwan. Sebenarnya dia ada, teknologi ni dah ada, cuma belum dibuat secara komersial lah. Minyak yang telah digunakan tu boleh dikita semula, dijadikan sebagai bahan api. Okey, akhir sekali untuk kita jawab soalan muka surat 12. Okey, namakan aplikasi teknologi hijau tersebut. Okey, dia punya kata kunci ada dekat gambar ni, biofuel ni. Biofuel ni sebenarnya adalah bahan penggunaan dia bahasa Inggeris tu, bahan api bio. Okey, di luar negara sebenarnya dah ada pun penjualannya. Di Malaysia belum ada dijual, tapi dah ada teknologi tu. Okey, bahan api tersebut adalah sumber alternatif yang terhasil dari 2 sebatian. Kita rujuk sama-sama di muka surat 67. Okey, 2 sebatian ialah metil ester asid lemak
yang dihasilkan dari minyak sayuran serta lemak haiwan. Okey, hasil tindak balas 2 jenis sebatian bentuk sebatian yang kita ulang baliklah. Metil ester asid lemak. Bahan ni lah yang jadi bahan api. Okay, tak faham tulisan cikgu boleh rujuk muka surat 67 buku teks. Okey, kemudian kita kena kelaskan mana sumber tenaga boleh diperbaharui dengan tak boleh diperbaharui. Istilah dalam buku teks ialah boleh baharu. Yang ini dia guna tidak boleh baharu. Okey, boleh baharu ni maksudnya yang tak akan habis. Okey, yang tidak boleh baharu ialah sumber tenaga yang satu masa nanti akan habis digunakan. Okey, so kita check satu-satu kalau cikgu tanda right tu maksudnya boleh diperbaharui Okey, solar dia tak akan habis, sentiasa ada tanda cahaya matahari, so boleh diperbaharui. Petroleum, bila kita guna petrol, satu hari akan habis, so tidak boleh diperbaharui. Nanti pelajar masukkan dekat kotak jadual di bawah. Geoterma ialah sumber tenaga panas, wap panas daripada dalam perut bumi. So ini adalah sumber yang sentiasa berterusan, tak akan habis. Angin pun tak akan habis, so boleh diperbaharui. Gas asli bila guna banyak kali, dia akan habis satu hari nanti. Ombak tidak akan habis selagi ada laut, ada air, ada ombak. Air juga boleh diperbarui. Biojisim juga boleh diperbarui. Biojisim ialah tenaga yang diperolehi daripada sebarang bahan organik yang dah mereput. Contohnya ada sisa sawit yang dah mereput, so boleh ditukarkan menjadi sumber tenaga bila dibakar. Okey. Yang terakhir ialah diesel. Diesel ini minyak yang dapat perolehi sama dengan petroleum kan. So dia pun tak boleh diperbaharui. So mana yang boleh masuk dekat ruangan boleh diperbaharui. Cikgu tandakan right. Yang pangkah tidak boleh diperbaharui. Okey, itu saja. So siapkan semua. Nanti rekodkan kehadiran pada poll yang cikgu sertakan. Okey, terima kasih. Selamat menjawab.